Karnival Penjara Berjaya Belia 2020, itu tajuk Darah Muda pada malam ini untuk kita membincangkan dan menerangkan kepada penonton sekalian tentang peluang yang ada bila kita sebut sepanjang minggu lepas ya. Bila Darah Muda bicara kata belanjawan 2021, antara perkara yang kita bangkitkan ialah apakah kehendak belia dan belanjawan 2021, dan yang dibangkitkan ialah belia mahukan kerjaya yang stabil, mahukan pendapatan setelah daripada cabaran yang dihadapi akibat daripada COVID-19. Dan hari ini bersama dengan saya dua orang tetamu daripada Kementerian Belia dan Sukan melalui agensinya AILID dan juga daripada Kementerian Sumber Manusia daripada Perkeso hari ini untuk membicarakan dan menerangkan kepada penonton sekalian peluang yang ada untuk belia. Dan saya difahamkan ada 5,000 peluang pekerjaan yang akan dibuka, dan tanpa melengahkan masa saya perkenalkan dua orang tetamu bersama dengan saya ketika ini. Yang pertama merupakan Tuan Muhammad Nizam Ismail, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Institut Bangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILID Kementerian Belia dan Sukan, dan juga Encik Tuan Roshaimi Mat Rosli, Ketua Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan, Sistem Insurans Pekerjaan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Selamat datang ke Darah Muda. Dan awal ini pastinya kita nak tahu bila ada joint venture ini, kita nak tahu pelibatan dan peranan setiap agensi dalam program yang saya kira sangat besar, dan saya kira ini pertama kali bukan perkara yang biasa kita lakukan Karnival Kerjaya dalam talian. Biasa kalau Karnival Kerjaya ni kita terbayang dewan yang besar, ada booth yang banyak. Mungkin saya boleh mulakan dulu dengan Tuan Nizam kita. Mungkin sedikit permulaan ini, pendahuluan dan juga peranan AILID dalam menjayakan program ini. Silakan Tuan. Okey, terima kasih Saudara Irfan dan para penonton yang dihormati sekalian. Selamat malam. Sebenarnya Kementerian Belia dan Sukan mengambil inisiatif awal dalam perbincangan awal bersama dengan pihak-pihak yang berkaitan, khasnya Kementerian Sumber Manusia. Bagaimana untuk kita menepani pandemik melalui dan kesan ataupun impak yang timbul kepada anak-anak muda khasnya, ya. So berkaitan dengan pekerjaan, pengangguran dan sebagainya. Kerana itu di pihak kementerian sendiri melalui pelaksanaan Karnival Kerjaya ini lebih kepada memfokuskan kepada inisiatif bagaimana untuk kita menyediakan maklumat. Maklumat terkini, perkongsian data yang berkaitan berkenaan dengan peluang pekerjaan, mengenai penciptaan pekerjaan, ya, termasuk dalam pelibatan dalam bidang keusahawanan dan gig ekonomi. Selain daripada menyediakan peluang pembangunan latihan dan kemahiran, peluang dana dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan, serta info-info lain yang berkaitan dengan pembangunan belia itu sendiri dalam kaitannya dengan pandemik ataupun berkaitan dengan pekerjaan. Itu yang pertama sekali lah, ya. Selain daripada itu, melalui AILID yang merupakan agensi yang baru di bawah Kementerian Belia dan Sukan, memang memfokuskan kepada aspek penyerahan potensi diri belia, khasnya dalam berkaitan dengan kerjaya. Jadi kerana itu kami di AILID ini memfokuskan kepada selain daripada aspek pembangunan insan yang memberikan aspek latihan modal insan berkaitan kepimpinan, dalam yang sama kita juga memberikan perhatian kepada bagaimana untuk kita membina, mempersiapkan anak-anak muda kita ini bagaimana untuk mampu bersaing dalam dunia pekerjaan. Ya, saya kira itulah peranan paling besar AILID dan KPS kita mempersiapkan mereka dulu. Ya, sebab saya bila Cik Nizam sebut perkara itu, saya sentiasa teringat apa yang Datuk Seri Rizal Marikan saya sebut, bahawa Kementerian Belia dan Sukan sentiasa melaksanakan insentif-insentif ini rentas kementerian, sebab dia bukan sahaja peranan satu kementerian, sepatutnya dia ada kerjasama dan satu jaringan yang padu di antara beberapa kementerian, dan saya kira ini salah satu perkara yang cuba dicerminkan dan diserlahkan oleh Datuk Seri Rizal, ya. Dan kalau boleh saya buka ruang kepada Tuan Roshaimi untuk di manakah peranan Perkeso dalam pelaksanaan Karnival Kerjaya ini. Saya yakin bahawa Perkeso ini bukan kali pertama yang melaksanakan Karnival Kerjaya, tapi kali ini dengan norma baharu dalam talian. Silakan Tuan Roshaimi. Baik, terima kasih ucapkan, dan terima kasih juga kepada
semua yang menonton ketika ini. Dan bila kita sebut tentang Carnival Kerjaya, elok saya jelaskan terlebih dahulu. Actually Perkeso ni adalah sebuah pertubuhan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan kita tahu Kementerian Sumber Manusia ini cukup memainkan peranan yang penting khususnya dalam situasi semasa sekarang yang kita tahu kesan daripada pandemik ini mengakibatkan banyak kesan kepada majikan-majikan dan termasuk juga kepada para pencari kerja dan kesan juga kepada kadar pengangguran. Dan di sinilah peranan besar yang dimainkan oleh Kementerian Sumber Manusia ketika ini dalam merancangkan semula pasaran buruh ekonomi negara. Dan untuk itu Perkeso telah diberi mandat sebagai sebuah agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia untuk melaksanakan aktiviti pasaran buruh aktif ini bagi membantu khususnya golongan-golongan pencari kerja atau golongan penganggur yang dibuang kerja untuk bekerja semula. Dan bila kita sebut tentang peranan ketika ini, kita lihat Perkeso telah diberikan mandat oleh Kementerian Sumber Manusia dan juga kerajaan untuk melaksanakan satu insentif yang kita namakan sebagai hiring incentive ataupun program insentif pengambilan pekerja, yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Jun yang lalu telah pun mengumumkan bahawa peruntukan sebanyak 1.5 bilion ringgit telah diperuntukkan kepada Perkeso untuk melaksanakan program hari insentif bertujuan untuk kita menggalakkan majikan-majikan di luar sana untuk membuat pengambilan pekerja-pekerja di kalangan mereka yang menganggur dan juga golongan pencari kerja. Dan bila sebut tentang peranan juga, saya ingin menyentuh juga, kalau lihat daripada bukan daripada sekarang saja, sejak daripada bulan Mac yang lalu, kesan daripada pandemik, kita still aktif dari segi membantu golongan pencari kerja ini melaksanakan aktiviti bersifat kebolehpasaran pekerjaan seperti mengadakan sesi grooming dan juga termasuk mengadakan aktiviti temu terbuka. Walau bagaimanapun bila kita lihat bila berlakunya PKP agak kurang dari segi aktiviti tersebut kita laksanakan. Namun sejak Jun yang lalu kita dah mula rancak balik. Namun bila PKPB berlaku pula kali ini, kita terpaksa mengubah norma cara kita mengadakan sesi terbuka. That's why kita melaksanakan terbuka secara virtual begini, dan alhamdulillah kita kali ini dapat bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan, yang mana kita mengharapkan Carnival Kerjaya secara virtual ini akan mendapat sambutan di kalangan para pencari kerja di luar sana. Dan saya juga nak menghighlightkan bahawa di bawah peranan Kementerian Sumber Manusia juga kita telah pun melancarkan portal My Future Job, portal pekerjaan kebangsaan negara yang boleh juga dimanfaatkan oleh golongan pencari kerja di luar sana dari segi mendapatkan bantuan carian pekerjaan menerusi portal. Ya, Cik Rosemi, bila sebut tentang mencari pekerjaan norma baharu je, sebenarnya Carnival Kerjaya kita ini pun sebenarnya dah ditunda sedikit. Asalnya Oktober, tapi terpaksa ditangguhkan ke November dan ditukar sepenuh dalam talian, dan itu satu cabaran. Tapi apa pun saya nampak ini komitmen kita untuk belia kita, untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang masih lagi berusaha keras untuk mencari pekerjaan. Saya kira ini merupakan ruang yang baik. Dan kepada penonton, memang sengaja kami pasangkan background saya ini merupakan banner Carnival Kerjaya ni, boleh ingat tarikh 24, 25 dan 26. Tuan Nizam, kalau saya tanyakan juga tentang sasaran kita. Siapakah sasaran? Kalau sebut 5,000 sepaham saya, adakah kita sasarkan mereka di Lembah Kelang sahaja ataupun kita ada usaha untuk reach mereka di Sabah, Sarawak dan juga di Pantai Timur? Betul. Saudara Irfan, memang target kita adalah mereka yang terutama sekali mereka yang berada pada dalam lingkungan umur belia. Maksudnya yang mungkin awal 20-an dan umur belia tu sebenarnya 30 hingga ke awal 40. Jadi keutamaan kita adalah mereka dalam lingkungan umur belia antara 20 ke 30 tahun dan mungkin ke 35 hingga 40 tahun. Bukan saja ke Lembah Kelang, tetapi kita buka sebenarnya bila secara online dia sifatnya lebih terbuka, lebih meluas. Jadi di peringkat kita sendiri kita membuat hebahan di pelbagai peringkat, bukan saja di Lembah Kelang, bahkan juga sampai ke Sabah Sarawak dan juga di IPT, sebab keutamaan kita selain daripada Carnival ini, selain mempersiapkan peluang untuk peluang pekerjaan, tetapi juga kita nak memberikan pendedahan kepada mereka yang masih lagi di dalam alam pengajian, masih dalam pendidikan, belum lagi menamatkan, mungkin berada pada semester akhir dan sebagainya, supaya mereka telah pun diberikan pendedahan untuk
bagaimana kita mendepani norma baru apabila dalam masa yang akan datang ini kebanyakan proses temuduga pengadilan bekerja adalah melalui cara norma baru, melalui kaedah secara online dan sebagainya. Jadi kerana itu kita harapkan mereka yang mengambil kesempatan ini supaya walaupun bukan tujuan untuk mungkin mendapatkan pekerjaan sebenarnya, tetapi peluang untuk bagaimana menghadapi situasi sebenar dalam menghadapi temuduga secara online. Ya, bila Tuan Nizam sebutkan perkara itu ialah tentang pengisiannya, tentang apakah perkara yang ingin kita cuba sampaikan melalui program ini. Mungkin sikit lagi Tuan Nizam, bila sebut tentang belia ini, dia punya pendekatan dia tak boleh jenis ceramah ya. Kalau webinar dia tak boleh satu hala, dia kan ada interaksi. Mungkin Tuan Nizam boleh terangkan juga pada penonton kita apakah benda-benda menarik yang akan berlaku pada 24 November nanti? Okey, so seperti mana dinyatakan tadi bahawa karnival ini akan berlangsung pada 24, 25 dan 26 November. Dan kita memang segmen tu terpecahkan kepada tiga segmen. Yang pertama pada 24 hari bulan tu memang sepenuhnya di bawah Kementerian Belia dan Sukan, manakala 2 hari yang berikutnya adalah dikendalikan sepenuhnya oleh Perkeso. Jadi pada hari pertama tu sebenarnya pengisian dia lebih kepada sedikit majlis soft launch pelancaran oleh Yang Berhormat Menteri Kedua-dua Kementerian Belia dan Sukan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Melican dan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan Menteri Sumber Manusia. Selepas itu dari pada pagi sampai ke petang itu adalah sesi webinar di mana kita bahagikan kepada mengikut dimensi yang di bawah inisiatif awal di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Ada 5 dimensi yang terlibat, iaitu dimensi peluang pekerjaan, peluang penciptaan pekerjaan, dana dan kemudahan, kemahiran dan latihan, dan sektor industri sukan. Jadi dalam sesi webinar itu akan ada perkongsian-perkongsian melibatkan bagaimana anak-anak muda kita, belia-belia kita ni perlu mempersiapkan diri persediaan dan bagaimana untuk melangkah kepada alam pekerjaan sebelum mereka melangkah kepada hari besok yang akan ada temuduga terbuka dan sebagainya. So kita beri dulu overview, gambaran awal tentang trend situasi terkini berkaitan dengan persediaan pekerjaan, kemudian ada ruang sesi webinar bersama dengan bagaimana pelibatan peluang yang ada di dalam sektor industri pertanian dan industri makanan. Yang ini kita kerjasama dengan MAFI. Kemudian ada sharing ekonomi, kemudian ada kemudahan-kemudahan, peluang-peluang latihan, peluang dana, peluang-peluang kamera untuk upskilling, reskilling, bagaimana pelibatan belia dalam menyahut cabaran, mengisi seperti mana yang dijelaskan dalam belanjawan. Selain adalah dalam kaitan dengan kita di bawah Kementerian Belia dan Sukan, bagaimana anak-anak muda ini boleh mencari peluang yang seleluasanya dalam industri sukan. Kalau sebelum itu kan peluang tu Nizam. Banyak saya menarik sebab ada pertanian, sukan Kalau boleh saya terus masuk kepada Tuan Syahimi yang dia sebut tentang Tuan Syahimi tentang 20 syarikat yang saya difahamkan akan membuka ruang pekerjaan hampir 5,000 peluang pekerjaan pada belia dan peserta kita. Tapi sebelum itu, macam mana nak masuk pada temuduga tu? Sebab webinar ini mudah cari, tapi nak cari temuduga terbuka ini, saya kira ini peluang yang orang kena grab. Tuan Syahimi, silakan. Terima kasih. Tadi betul dinyatakan oleh sahabat saya, Cik Nizam. Walaupun kita kata sesi temuduga ni berlangsung pada 25 dan 26, saya melihat 24 hari bulan itu pun penting, khususnya untuk golongan pencari kerja, untuk memahami dari segi keperluan kebolehpasaran pekerjaan, dari segi aspek yang akan sesi perkongsian yang akan dikongsi pada 24 hari bulan itu pun penting untuk mereka benar-benar bersedia dari segi tips-tips menghadiri temuduga pun saya rasa turut dikongsi pada 24 hari bulan tersebut. Okey, bercerita tentang program temuduga ni. Program temuduga ni agak unik kerana ia diadakan secara online untuk pencari kerja yang hendak mengikuti program ni. Mereka tak boleh masuk terus macam tu saja 25 dan 26. Sebaliknya mereka perlu mendaftarkan diri mereka ke kita punya pendaftaran online. Mereka boleh mendaftar dan untuk memohon untuk menyertai sesi temuduga ini di http
www.careerfair.perkeso.gov.my. Saya ulangi, http://careerfair.perkeso.gov.my sebelum 24 November 2020 sebelum jam 12 tengah hari. Okey, mana yang telah mendaftar sahaja yang kita akan invite untuk sesi temuduga pada 25 dan 26. Kenapa kita buat begini? Sebab ia konsepnya bukanlah temuduga bersemuka. Sebaliknya kita perlu mengatur, menyusun senarai-senarai calon-calon yang telah pun mendaftar dan kita akan invite mereka mengikut kita punya kaunter-kaunter yang kita akan createkan secara alamaya, yang mana kita akan melibatkan lebih daripada 20 orang petugas yang akan bertindak sebagai usher yang akan menyambut setiap talian yang kita akan jemput setiap calon-calon yang nak menghadiri temuduga ini ke dalam sesi temuduga alamaya nanti yang akan bersama dengan majikan. Jika awal tadi saya berkongsi hanya 20 dan 20 majikan sahaja terlibat, saya baru dapat maklumat terkini. Alhamdulillah, bilangan majikan telah bertambah kepada 26 buah majikan kesemuanya yang akan terlibat pada hari sesi temuduga yang akan berlangsung 2 hari pada 25 dan 26 nanti. Ya, 26 syarikat itu, Tuan Syaimi. Kalau saya tanyakan syarikat-syarikat dalam negara mungkin ataupun ada syarikat luar negara? Ya. Kesemua syarikat adalah dalam negara kerana kita punya fokus adalah untuk mencari local talent. Dari segi pengisian jawatannya juga adalah di dalam negara. Okey, mungkin saya boleh berkongsi sedikit dari segi senarai majikan-majikan yang terlibat. Mungkin saya minta maaf kalau ada setengah majikan tak dapat disebut, terlalu panjang kan, tak habis siaran kita ni kan. Okey, antara majikan yang terlibat sebagai contoh ada CIMB Bank Berhad, Hong Leong, kita juga ada daripada TM1 Sdn Berhad, Bank Muamalat, dan termasuk juga Axiata Global Sdn Berhad, dan Big Blue TV. So banyak, nanti mungkin kita boleh kongsikan juga kepada para pengunjung yang ingin mendapatkan maklumat detail berkaitan dengan apakah majikan terlibat, apakah kekosongan jawatan yang ditawarkan. Mereka bolehlah melayari laman website Perkeso, www.perkeso.gov.my. Baik, terima kasih Tuan Syaimi. Kalau saya kembali pada Tuan Nizam yang dia sebut tentang temuduga dalam talian ini, dia pasti satu cabaran yang berbeza. Tuan Nizam, saya kira orang yang veteran, ada pengalaman yang sangat banyak, ya, mungkin sedikit pesanan kepada kita punya belia ni, nak datang webinar satu hal, dia akan dengar ada banyak perkongsian di situ, tinggal lagi macam mana mereka nak mencerminkan apa yang mereka dapat itu waktu temuduga esok hari ni. Mungkin ada tips sikit memandangkan yang dalam talian bukan bersemuka. Silakan. Kerana itu sesi perkongsian webinar tu cukup penting sebab slot kita yang pertama sesi webinar itu adalah bersediakah anda untuk menghadiri temuduga. Yang itu kita sharing bersama dengan kita punya panel daripada Lembaga Tabung Haji, ya, dan bertajuknya adalah melangkah ke alam kerjaan, bersediakah kita. Jadi maksudnya persediaan awal bagaimana pertama sekali untuk menghadiri temuduga itu sendiri, kemudian persiapan-persiapan lain yang perlu disediakan selepas temuduga, kemudian bagaimana apabila untuk melapor diri, bagaimana untuk melangkah pada hari pertama dan sebagainya. Jadi kerana itu seperti mana Cik Rozimia sebutkan tadi bahawa sesi kita pada hari pertama itu adalah menentukan bagaimana untuk kita melangkah pada hari besok dan seterusnya. Ya. Selain itu sesi yang kedua berkaitan dengan penciptaan pekerjaan dan sharing ekonomi, bagaimana mereka ini diberikan pendedahan ruang-ruang sektor-sektor mana yang berkaitan dengan sesuai dengan kelayakan, sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan minat dan kecenderungan untuk mereka cuburi. Meskipun sedikit berbeza dengan mungkin bidang ataupun ilmu yang dipelajari sewaktu di pengajian, ya. Kerana itu gambaran tentang secara overview keseluruhan tentang dunia pekerjaan itu kita berikan pada sesi webinar pada hari pertama. Selain daripada mereka yang berminat dengan misalnya dengan industri pemakanan dan pertanian, sebab pertanian adalah bisnes, bukan lagi seperti yang dulu. Jadi bersama dengan daripada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan panelnya, kemudian peluang-peluang latihan kalaupun tidak berjaya dengan dalam proses temuduga, mungkin akan ada lagi selepas ini proses temuduga dan lain sebagainya, peluang penilaian. Bagaimana untuk upskilling, untuk reskilling, peluang-peluang apa yang ditawarkan oleh kerajaan melalui agensi latihan. Kalau untuk
perlu dipersediakan daripada bidang latihan teknologi maklumat umpamanya. Bidang untuk upskilling dan reskilling. Selain daripada di bawah Kementerian Pendidikan sendiri, kita ada LKBS, ada IKBN, IKTBN. Selain kita ada ILIT sendiri, ada yang untuk soft skill. Maksudnya kita dah memang ada sebelum ni program skim perantisan nasional. Jadi diberikan pendedahan. Selain mereka dalam bidang teknikal, kita beri ilmu-ilmu input-input baru bagaimana untuk personality, untuk behavior, bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan alam pekerjaan, kemahiran-kemahiran yang lain, kemahiran komunikasi dan sebagainya. Ya, Tuan Nizam, kalau boleh masuk tu ada banyak perkara yang menarik di situ yang saya kira itu essential skill sebenarnya. Jadi kalau kita ni Tuan Nizam lah macam mana nak sertai tu Tuan Nizam. 24 bulan nampak lebih utama sebenarnya. Ya, kena betul. Kalau dia tidak hadir, kalau dia tidak hadir pada 24 bulan, saya boleh memberikan gambaran bahawa mereka kalau gagal pada hari pertama tidak mampu untuk menghadapi hari kedua besok. Nak mendaftar 24 tu macam mana Tuan Nizam? Ya. Yang 24 bulan tu kena ada pendaftaran. Untuk pendaftaran seperti mana yang disebutkan tadi bahawa kita ada cara untuk menyertai. Sebenarnya kita boleh menggunakan pautan careerfair.perkeso.gov.my seperti mana disebutkan oleh tadi. Dia menggunakan platform yang sama. Tapi dengan syarat kita bagi deadline 24 hari bulan sebelum 12 tengah hari. Kalau selepas itu memang kita tak boleh nak buat invitation kepada mereka. Jadi mereka tak boleh nak ikut sidang webinar dan tidak mungkin berpeluang untuk mengikuti online secara temuduga secara online. Ya, terima kasih Tuan Nizam. Tuan Roshaimi, saya nak tanya bila sebut mungkin di akhir ini bila sebut tentang peluang yang disediakan, tinggal lagi ialah saya bangkitkan 2-3 kali dalam Darah Muda ialah soal apresiasi, penghargaan belia ini. Peluang itu ada, tapi cabaran kita ialah orang tak grab. Tapi untuk akan datang ni Tuan Roshaimi, mungkin sedikit harapan dan juga pesanan kepada belia kita, harus ambil peluang ini, jangan dibiarkan dan jangan diabaikan. Okey. Terima kasih. Saya memang amat mengharapkan dan menjeru kepada golongan belia di luar sana berbuklah peluang ini. Bukan senang kita nak menyediakan program ni sebab kita pun dah postpone banyak kali. Sebab peluang ni bukannya lah datang kerap sebab kita pun kena limitkan juga dari segi penganjuran ni tak boleh nak kerap adakan. Tapi memandangkan ia dibuat pada skala yang besar kali ini selepas IKBB, kita harap para belia di luar sana mengambil peluang dan kesempatan ini. Cuma saya nak berpesan, walaupun kita kata tadi kita dah bagi tips, saya nak juga jangan ambil mudah. Walaupun kita nampak secara online ni macam kita aja datang secara online. Tapi kita kena bersedia juga. Kadang sebagai majikan, sebagai pengalaman saya sebagai panel temuduga, dia juga penting melihatkan aspek penampilan dan dari segi knowledge juga. Dan kita pun kena tahu juga sama background of company yang kita nak pergi temuduga. Kadang-kadang kita sekadar mudah. Bila tanya tentang background company, kita boleh jawab. Kita tengah, kita diam. Walaupun secara online, as a panel temuduga, anda sama sebab anda akan bersaing dengan calon-calon yang lain. Bila anda terpilih, tapisan ni dah lepas, tapi dari segi menentukan anda layak atau tidak adalah kompetisi anda akan datang lain. Performance anda pada masa tersebut, dari segi keyakinan anda, dari segi bagaimana anda menjawab setiap soalan yang ditanya oleh panel tersebut penting bagi. Dan yang macam dinyatakan pengalaman, kadang-kadang kita ikuti, kalau kita pernah alami pengalaman temuduga, memang you kena cepat. Kalau boleh ikuti dah sesi webinar tadi, penting tip you akan dapat. Dan yang paling penting, jangan terlalu memilih kerja. Ini penting. Kadang sikap memilih kerja dah kena buang lah. Kita tak boleh kata, gaji ni banyak ni. Sebab daripada kita duduk di rumah saja, baik kita buat sesuatu. At least kita gunakan kerja kita di sini. Dan jadikan ni sebagai platform untuk kita mendapatkan peluang yang lebih baik pada masa akan datang. Dan sini juga saya ingin berpesan kepada majikan, harap berilah peluang kepada local talent kita, kerana di masa inilah kita nak support government dan segi mengurangkan kadar pengangguran. Kerana ini penting, kalau kita tak support local talent, siapa lagi nak support? Itu pesanan saya kepada majikan dan juga para pencari kerja. Terima kasih banyak Encik Roshaimi. Sebab ya betul, pengangguran sekarang ini setakat angka 2 minggu lepas 700,000 masih saya menganggur. Tuan Nizam, akhir sekali mungkin sedikit pesanan akhir. Masa sangat ringkas, 30 saat, silakan. Okey, terima kasih. Jadi saya ambil kesempatan untuk menyerulah kepada anak-anak muda, belia-belia di luar sana, khasnya para siswazah lepasan sekolah.
rebutlah peluang seperti mana Encik Rosmi tadi, peluang ni datang bukan banyak kali, ruang pekerjaan yang banyak ditawarkan oleh majikan. So selain bersedia lebih awal, persediaan awal untuk menyiapkan diri dengan kemahiran soft skill, peluang pekerjaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kena ready juga kerana apabila secara online terbuka peluang temuduga secara terbuka ini, belia-belia kita bukan sahaja bersaing dengan mereka-mereka yang belum bekerja, tetapi juga dengan pandemik sekarang ini mereka juga mungkin akan bersaing dengan mereka yang penganggur yang sebelum ini mempunyai pekerjaan, yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai banyak jaringan, pengetahuan dan sebagainya. Jadi kerana itu ambil peluang kesempatan ini untuk rebut peluang yang difahamkan. Kita ada lebih kurang 8,000 peluang pekerjaan yang kita tawar kepada Carnival ini melalui 26 majikan yang disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, kita harapkan bahawa dengan Carnival ini kita dapat mempertemukan keperluan asri dengan tenaga pekerja, majikan dengan pencari kerja, kita mergekan dan kita sesuaikan dengan bidang peluang pekerjaan yang kita boleh salurkan. Terima kasih Nizam. Itu merupakan pesanan-pesanan yang sangat penting dan terima kasih sekali lagi pada dua-dua tetamu kita Darah Muda pada malam ini. Dan seperti biasa kita ingatkan yang pertama sekali, tarikh ni jangan lupa 24 dan sampailah 26 ini kena daftar, hadir baru boleh tanda tangan temuduga. Kemudian yang keduanya, budaya norma baharu bukan sahaja memberikan kita peluang untuk buat sesuatu dengan kaedah baru, tapi cabarannya itu masih sama. Jadi kena grab, kena terus pastikan bahawa kita tidak ketinggalan dan akhirnya persediaan kita membudayakan norma baharu, patuhi SOP, putuskan antara COVID-19 sehinggalah kita menang insya-Allah. Dan setakat itu sahaja untuk malam ini. Terima kasih kepada semua dan sekian daripada saya Irfan Faruqi. Jumpa lagi di Darah Muda.